Selamat datang dan terima kasih kerana singgah di channel Mindapedia. Kali ini Mindapedia akan berkongsikan sebuah tragedi yang menyedihkan yang mengorbankan 16 orang penghuni di rumah anak yatim At-Taqwa Hulu Langat. Kejadian tragis ini berlaku apabila sebuah tanah runtuh telah meranapkan kawasan sekitar Dewan Makan asrama mereka dengan sekelip mata sahaja. Sebelum kita mulakan, support kami dengan like, komen dan subscribe channel Mindapedia untuk konten-konten yang menarik dari kami. Jangan lupa untuk follow kami di Twitter seperti yang tertera. Tragedi ini berlaku di Kampung Gahal, Hulu Langat, Selangor yang melibatkan sebuah rumah anak yatim Hidayah Madrasah Al-Taqwa. Kampung ini adalah merupakan sebuah kawasan luar bandar dengan jarak lokasi sekitar 25 km dari Kuala Lumpur dan 10 km dari Kajang. Dari segi geografinya, kawasan kampung dan asrama ini khususnya terletak di kawasan yang berbukit-bukit yang mempunyai risiko untuk berlaku kejadian tanah runtuh. Waktu kejadian berlaku adalah sekitar 2.15 petang hingga 2.20 petang pada tarikh 21 Mei 2011. Berdasarkan kenyataan Ketua Warden asrama tersebut, Muhammad Hambali Ismail, 34 tahun, ketika kejadian 2.15 petang itu, seramai 23 penghuni sedang membuat persiapan untuk menyambut ketibaan rombongan Finas yang dijadualkan makan tengah hari dan beramah mesra dengan anak yatim di situ. Beliau berkata, sementara menunggu rombongan Finas, anak yatim terbabit sebahagiannya berlatih kompang dan nasyid. Dan demi majlis itu, sebuah kemah didirikan bersebelahan kawasan tebing. Ketika kejadian, seramai 23 penghuni berada di bawah kemah tersebut untuk majlis tengah hari itu. Menurut Ketua Warden tersebut, secara tiba-tiba kedengaran satu dentupang kuat dan tiba-tiba tanah mengejarnya. Beliau yang tidak dapat berbuat apa-apa terus menyelamatkan diri. Sementara itu, salah seorang penghuni rumah anak yatim berkenaan, Muhammad Faizal Isni, 17 tahun berkata, ketika kejadian dia ketandas dan tiba-tiba kejadian berkenaan berlaku. Dia telah melihat rakan-rakannya yang tadi berada di bawah kawasan kemah telah terkambus, yang kelihatan hanyalah kepala dan tangan mereka sahaja. Pada masa yang sama, dia terlihat tanah runtuh sedang bergerak seperti mengejarnya. Dalam tempoh 5 minit, dikatakan berlaku 2 kali runtuhan. Usaha mencari dan menyelamat telah dilakukan selepas 25 minit kejadian berlaku, iaitu sekitar jam 2.45 petang hari kejadian. Misi mencari dan menyelamat ini telah melibatkan 754 orang anggota yang terdiri daripada pelbagai jabatan seperti PDRM, Bomber, JPAM, Pasukan Smart, Tentera 4 Division, Pasukan Gerakan Am dan St. John Ambulance Bulan Sabit Merah. Ketika kejadian, terdapat seramai 49 orang dilaporkan berada di tempat kejadian, termasuk 5 penjaga mereka. 24 penghuni sempat untuk melarikan diri, manakala 25 yang lain termasuk 5 penjaga mereka dilaporkan hilang. Penghuni yang terperangkap berusia di antara 7 hingga 17 tahun. Runtuhan itu telah meranapkan kemah mereka selain menimbus keseluruhan Dewan Makan asrama tersebut. Menurut Ketua Polis Selangor ketika itu, Datuk Tun Hisam Tun Hamzah berkata, seramai 5 mangsa pertama dapat dikeluarkan dengan bantuan orang ramai dan mereka dilaporkan selamat. Mayat pertama dibawa keluar pada pukul 4.30 petang oleh pasukan penyelamat setelah tertimbus di bawah runtuhan batu-bata, manakala mayat kedua pula dibawa keluar kira-kira setengah jam kemudian. Selain itu, sebanyak 7 ekor anjing daripada unit pengesan K9 turut digunakan dalam operasi tersebut bagi mengesan mangsa yang tertimbus. Mayat 3 daripada mereka yang hanya dikenali sebagai Riz, Fahad dan Hazim kesemuanya berumur 9 tahun ditemui pada pukul 4.21 pagi, manakala mayat kanak-kanak yang hanya dikenali sebagai Bobot 11 tahun ditemui pada pukul 5.05 pagi. Dengan penemuan 4 mayat itu, kesemua mereka yang dilaporkan tertimbus dalam kejadian itu telah ditemui. Dan dengan itu kerja-kerja mencari telah dihentikan manakala kerja-kerja pembersihan disambung semula sekitar 8 pagi. Operasi saat ini mengambil masa sekitar 15 jam sehingga mangsa terakhir berjaya dijumpai. Kejadian tanah runtuh yang berlaku di Jalan Sungai Semungkis, Kampung Gahal, Hulu Langat ini berkemungkinan berpunca daripada faktor alam semula jadi, iaitu debris flow, kerana kawasan itu masih belum diteroka. Debris flow adalah fenomena alam yang juga dikenali aliran puing. Pengurut Pengarah Institusi Alam Sekitar dan Pembangunan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Datuk Dr. Ibrahim Komo, kejadian ini berlaku setiap 20 hingga 30 tahun bergantung pada cuaca semasa. Menurutnya, kejadian yang berlaku itu berkemungkinan mempunyai persamaan dengan tragedi banjir lumpur yang berlaku di Pos Depang Kampar Perak pada 1956 dan di Jalan Susu Genting Highland pada 1995.
Debris flow berlaku melibatkan 3 faktor alam sekitar yang utama, seperti keadaan cuaca, keadaan muka bumi dan juga keadaan geologi, di mana ia turut berkaitan dengan sumber air atas bukit. Tekanan air atas bukit yang kuat ini turut membawa sekali batu, pokok serta tanah dan mengakibatkan pergerakan tanah punca berlakunya tanah runtuh. Kejadian ini adalah normal berlaku di kawasan berbukit tapi tidak diberi perhatian serius kerana jarang membabitkan kawasan didiami penduduk. Di negara kita sendiri, perkara ini selalu terjadi tetapi biasanya tidak diketahui kerana berlaku di tengah hutan seperti Banjaran Titiwangsa. Disebabkan ia jarang diberi perhatian, masalah ini tidak diambil berat oleh pihak berkaitan, termasuk orang ramai yang masih berani mendirikan rumah di lereng bukit. Bagaimanapun, Ibrahim berkata, kejadian berkenaan berbeza dengan kes tanah runtuh yang berlaku di Taman Bukit Mewah, Bukit Antarabangsa Ampang, Selangor pada 6 Disember 2008. Kenapa ia dikatakan berbeza ialah kejadian di Bukit Antarabangsa berpunca daripada kecuaian manusia yang rakus melakukan pembangunan tidak terkawal di kawasan bukit. Walau bagaimanapun, kedua-dua binaan telah dibuat di kawasan berbukit di mana potensi untuk kejadian tanah runtuh berlaku adalah tinggi. Dan menurut beliau lagi, untuk memastikan kejadian seperti ini tidak berulang, pihak berkaitan seperti pihak berkuasa tempatan perlu memantau keselamatan kawasan-kawasan berbukit, terutama yang berhampiran kediaman penduduk. Kebanyakan mangsa yang terselamat telah dihantar ke hospital berhampiran, iaitu Hospital Kuala Lumpur, Hospital Ampang dan juga Hospital Kajang. Manakala bagi 16 mangsa yang maut, ada sebagainya yang telah dituntut ahli keluarga untuk dikebumikan berasingan. Seramai 7 dari 16 mangsa selamat disolatkan di Masjid Sultan Hishamuddin Alam Shah dan hampir 500 penduduk menyertai solat jenazah terbabit. Menurut Imam Masjid berkenaan, Syahrul Nizam Muhammad Sukarman, beliau merasa damai ketika membacakan talqin pengebumian mangsa berkenaan yang dikebumikan di tanah kuburan Batu 14 Hulu Langat. Ia cukup berbeza berbanding pengebumian yang lain yang dirasakan cukup hibur dan sedih. Mangsa-mangsa telah dikebumikan dalam satu liang lihat kira-kira pada jam 2.30 petang. Berikut adalah 7 mangsa yang dikebumikan di situ. Selain itu, 2 lagi mangsa dikebumikan di Kampung Jeneral Hile, Dengkil selepas solat Zuhur, iaitu Muhammad Kamarul Amizan Johari 11 tahun dan Muhammad Rizman Abdul Latif 9 tahun. 7 lagi mayat mangsa lain sudah dituntut ahli keluarga masing-masing. 3 daripadanya dikebumikan di pantai dalam Kuala Lumpur serta masing-masing 1 di Batu Kips, Perak, Pahang dan Kelantan. Berikut adalah senarai penuh mangsa-mangsa yang terlibat dan pengalaman-pengalaman mangsa yang terlibat. Timbalan Perdana Menteri ketika itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin sempat membuat tinjauan pada pukul 11 malam waktu kejadian dan turut memberikan sumbangan. Semoga kejadian seperti ini menjadi pengajaran untuk kita semua dan juga pihak berkuasa untuk lebih berwaspada dan memperbaiki beberapa SOP seperti pendaftaran sesebuah bangunan dan sebagainya. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video seterusnya.